الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح أزواجه وذرياته وصحابته أجمعين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد البلباني، وإلى الشيخ الحجة الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah, muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, ayanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk bertemu dan berhimpun pada malam ini. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah kerana kita telah pun memasuki bulan Rajab. Jadi malam ni masuklah kita 5 Rajab 1445 Hijriah bersamaan dengan 6 Januari 2024. Jadi menunjukkan dekatnya kita dan hampirnya kita dengan bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita sama-sama mempersiapkan, untuk sama-sama bersedia bagi menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Sebab itulah baginda Nabi SAW apabila baginda melihat sahaja anak bulan di bulan Rajab, maka Nabi membaca doa yang biasa kita dengar, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menyambut dan sama-sama kita menerima bulan Ramadan Al-Mubarak tahun ini. Allahumma amin. Jadi bulan ini juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar dan juga kita memperbanyakkan puasa sebagai persediaan rohani, persediaan jiwa kita sebelum daripada kita menempuhi bulan yang diwajibkan dan disyariatkan bagi umat Islam berpuasa. Dan di dalam bulan ini juga ada satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa bagaimana baginda bertemu dan melihat Allah Ta'ala, dan di situ jugalah pensyariatan sembahyang
diwajibkan ke atas tiap-tiap umat Muhammadiyah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung berkenaan dengan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin fi Masliki Tariqil Muttaqin. Jadi sebelum daripada kita memasuki mukaddimah kitab kita ni, jadi terlebih dahulu marilah sama-sama kita menelusuri sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah ataupun manaqib pengarang kitab kita ini, iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani merupakan seorang ulama sufi yang agung di Nusantara kita. Jadi Nusantara ni bukan sahaja melibatkan negara kita Malaysia, tetapi termasuklah kita kata rumpun Melayu, Indonesia, Fatani, Kemboja dan beberapa wilayah lainlah yang dahulunya dikenali sebagai alam Nusantara. Bahkan kita pernah menjadi bangsa yang penuh dengan tamadun, bangsa yang penuh dengan kehebatan dan juga keagungan pada masa dahulunya. Dan ramai di kalangan ulama-ulama kita di tanah Melayu ini ataupun di kawasan Nusantara ini, mereka itu masyhur bahkan alim di Masjidil Haram di kota Mekah sewaktu masa dahulu, di tanah Hijaz. Mereka menuntut ilmu di sana, kemudian mereka juga menjadi ulama yang hebat, lalu mengajar di tanah haram, mengajar di Masjidil Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Jadi di antaranya yang biasa kita dengar iaitulah Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ar-Rasyad Al-Banjari, dan termasuk juga lah pengarang kita ni Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Jadi Syekh Abdul Samad ini beliau adalah ulama sufi yang agung di Nusantara dan seorang mujahid yang menentang penjajah, seorang yang berjuang, seorang yang berjihad di dalam mempertahankan tanah air, di dalam mempertahankan agama dan juga bangsa, dan juga negara. Yang mana beliau menunjukkan kesungguhannya yang luar biasa dalam berjuang membela agama dan kesejahteraan tanah air. Jadi kebiasaannya orang yang menjadi barisan hadapan di dalam medan pertempuran, mana-mana peperangan pun yang berlaku dalam sejarah umat Islam ini, mereka itulah orang-orang yang bersih hati mereka, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang melalui tarbiyah kesufian. Jadi orang yang menerima ataupun orang yang mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu kesufian ini bukanlah mereka yang hanya tahu dan reti berada di atas tikas sejadah semata-mata, tapi mereka lah orang yang mempunyai keberanian, orang yang sebenar-benarnya berjihad di jalan Allah dan berada di medan perang, bahkan berada di barisan hadapan bagi mempertahankan tanah air. Seperti juga kalau kita tengok sejarah di negara jiran kita Indonesia, Hadratul Syekh Abdullah, Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari, pengasas ataupun kita kata pendirinya, Raisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi Syekh Kiai Hashim Asy'ari ini bukan sahaja beliau seorang yang alim, beliau seorang yang hebat dalam keilmuan, dalam kesufian, bahkan beliaulah orang yang bertanggungjawab di dalam menulis ataupun mengeluarkan resolusi jihad untuk tanah air Indonesia bagi melawan penjajah dan juga orang-orang yang menentang, orang-orang yang datang untuk
merampas tanah air mereka. Dan baik, para sejarawan tidak dapat memberikan satu kata putus mengenai riwayat hidup dan tarikh kelahiran dan kematian serta silsilah keturunannya. Jadi secara tepatnya, bilakah pengarang kitab kita ini dilahirkan, tidak ada satu bukti yang kuat, cuma ada perkhabaran sahaja. Bahkan bilakah secara tepatnya Syekh Abdul Samad ini wafat ataupun meninggal pun tidak terdapat satu catatan yang kuat, cuma hanya dikatakan mengikut beberapa pandangan dan juga pendapat sahaja. Ada yang mengatakan bahawa nama beliau, yakni berkenaan dengan nama Syekh Abdul Samad, juga menjadi suatu perbezaan di kalangan ahli sejarah. Nama beliau antara yang diriwayatkan ataupun yang disebutkan ialah Abdul Samad bin Fatih Husain bin Fatih Abdullah Al-Falimbani. Itu satu pandangan. Menurut pendapat Ustaz Wan Muhammad Saghir, almarhum Ustaz Wan Muhammad Saghir, Ustaz Wan Muhammad Saghir ni adalah cucu ataupun cicit kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, dan beliau ini menetap di Malaysia, menetap di Selangor, di Taman Melewar, dan anak dia pun masih ada, bahkan sahabat kami jugalah sewaktu belajar dahulu. Jadi Syekh Wan Muhammad Saghir ni cucu kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, atau kitab yang masyhur yang biasa kita baca di tempat kita, kitab yang menguraikan tentang ilmu akidah. Jadi kata Syekh Wan Muhammad Saghir dalam bukunya Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, nama ayah Syekh Abdul Samad ialah Syekh Abdul Jalil, dari isterinya yang bernama Radin Ranti. Mengikut sanad silsilah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh guru kita Al-Musnidul Hijaz ataupun Musnidud Dunya Al-Alimul Lamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, wafat pada tahun 1410 Hijrah rahimahullah. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani ini juga ulama yang berasal di Nusantara, Fadan, Indonesia. Digelarkan ataupun dijoloki beliau dengan gelaran Musnidud Dunya. Segala silsilah sanad hadis pada zamannya itu terkumpul pada diri dia, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan ramailah murid-murid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini, sehingga ke hari ini ada yang masih hidup dan ada juga yang telah wafat, yang telah meninggal. Jadi antara yang masih hidup adalah Syekh Nuruddin Al-Bajari. Ini salah satu daripada muridnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, murid kecil. Dia sempat menuntut dan belajar. Dan kalau di tempat kita, Pak Anjang Izzuddin, Tuan Guru Wan Izzuddin Al-Qadahi, orang Kedah. Ini juga adalah murid ataupun pelajar yang sempat belajar sepenuhnya dengan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi dalam silsilah sanad hadis diriwayatkan oleh Musnidud Dunya Allamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani bahawa nama beliau, yakni nama Syekh Abdul Samad ni, Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil. Jadi ada setengah mengatakan Syekh Abdul Samad ni adalah keturunan kepada Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini adalah mufti bagi kerajaan Kedah Tua. Ketika itu kalau kita biasa dengar kerajaan Langkasuka, Sultan Muzaffar dan sebagainya, maka orang yang mengislamkan Sultan Muzaffar itu adalah Syekh Abdul Jalil, dan makamnya ada di Kedah. Baik, jadi Syekh Abdul Samad ni daripada keturunan yang hebatlah. Bagi kita, apa yang disebutkan dalam sanad adalah lebih jelas dan lebih kuat daripada catatan biasa, kerana sanad adalah silsilah ataupun silsilah riwayat yang dinukilkan secara bersambung
dari guru ke guru, wallahu alam. Itu dari segi nama. Melalui bahan-bahan yang dapat dikumpulkan, terutama sekali berpandukan kitab-kitab hasil penulisan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani sendiri, dapat dikatakan secara pasti bahawa perkataan Al-Palimbani itu ialah perkataan yang mengiringi nama Syekh Abdul Samad itu. Ini jelas menunjukkan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Gelaran Al-Palimbani itu diambil dari nama tempat, iaitu Palembang, tempat Syekh Abdul Samad dilahirkan. Jadi Syekh Abdul Samad ini berasal ataupun dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Menurut Ustaz Yusuf Khalidi, pengarang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani adalah sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi salah satu daripada tokoh yang hebat juga, tokoh ulama Nusantara kita yang hebat, iaitulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab dia yang masyhur iaitulah kitab Sabilal Muhtadi, kitab Sabila, panjang, menerangkan tentang hukum hakam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia sezaman. Dia ada 3 orang ulama yang hebat di tanah Jawi kita ketika tu, yang memperjuangkan tanah air, memperjuangkan negara, dan merupakan pengarang kitab yang hebat. 3 serangkai: Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani itu pun sezaman dengan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Syekh Daud Al-Fatani, kitab yang masyhur yang biasa kita baca dan kita dengar, kitab Munyatul Musalli, kitab Musalli. Ataupun kitab Bughayatul Tullab, kitab Furu'ul Masail. Ini kitab-kitab Jawi yang masyhur yang ditulis ataupun yang dikarang oleh Syekh Muhammad Daud Al-Fatani. Baik, mengikut Ustaz Syamsuddin, ada cerita dari orang tua mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Palimbani berketurunan Fatani dan dilahirkan di Palembang. Ada juga setengah riwayat ataupun cerita mengatakan yang Syekh Abdul Samad ni keturunan dia ni berasal dari Fatani, cuma dia dilahirkan di Palembang, Sumatera, Indonesia. Dari kecil Syekh Abdul Samad dihantar oleh orang tuanya mengikut pengajian pondok di Fatani sebelum mengikuti pengajian di Palembang, dan seterusnya menyambung pengajiannya di Mekah dan Madinah pada pertengahan kedua abad ke-18 Miladiyah atau abad ke-12 Hijriyah. Bidang pengajian Syekh Abdul Samad ialah Usuluddin, Fiqh dan Tasawuf. Ini tak lari dah lah. Ilmu wajib kita belajar dan wajib kita kena tahu, dan wajib kita kena gandingkan. Tidak boleh pisahkan salah satu daripada 3 ilmu tersebut: ilmu tauhid, ilmu usuluddin ataupun ilmu aqaidul iman, ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu kita nak berjalan, dan ilmu tasawuf, ilmu ihsan, ilmu penyucian, tazkiyatun nafs. Dan Ustaz Yusuf Khalidi juga menyebutkan selama berada di tanah Arab, yakni di Mekah, mereka belajar, yakni para masyayikh kita tadi itu yang sezaman dengan Syekh Abdul Samad, belajar dengan beberapa orang guru yang masyhur. Di antaranya ialah Syekh Athaillah rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi rahimahullahu taala. Dalam bidang rohaniyah pula, mereka telah menerima bai'ah Tariqah As-Samaniyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Khalwati Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani juga adalah pengamal tarikat, orang yang menjalani perjalanan melalui tarbiyah guru yang mursyid. Dan beliau sendiri beramal dengan tariqah As-Samaniyah. Itu salah satu daripada tariqah yang mu'tabarah juga. Kemudian tariqah ini telah diperkenalkan di kawasan Nusantara ini. Bahkan kalau kita tengok, sebenarnya amalan yang kita buat
selepas daripada sembahyang di tempat kita, bermula dengan wa qul alhamdulillahilladzi, kemudian astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, secara tertib lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, sehinggalah dibacakan al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian lepas subuh ditambah lagi amanar rasul, dan berakhir dengan 3 qul. Kemudian ditambah lagi dengan tasbih, tahmid, takbir, dan beberapa lah. Dan biasa yang kita baca juga setengah-setengah tempat, ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi, selepas subuh dan juga selepas maghrib. Selepas daripada kita baca tasbih, tahmid dan takbir itu sebenarnya adalah susunan ataupun wirid yang diamalkan oleh tariqah syatariyah. Tariqah syatariyah, sedar atau tidak sedar, sebenarnya amalan yang telah berkurun lama yang menjadi amalan yang sebati dalam masyarakat kita. Jadi mereka ni mengambil daripada siapa? Mengambil daripada leluhur kita, mengambil daripada para alim ulama kita yang punyai pakaian wirid tariqahnya, lalu dimasyarakatkan wirid tersebut. Maknanya akhirnya orang masyhur dengan zikir, tetapi orang tidak kenal siapakah yang menyusun atau susunan-susunan wirid-wirid tersebut. Jadi segala wirid-wirid yang dibuat oleh para ulama, bukan dibuat sebenarnya, disusun. Kita kata ulama-ulama kita ni dia hanya menyusun, menjadikan benda itu sebagai tertib. Diambil daripada asalnya daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Seperti mana kalau kita tengok zikir-zikir ma'surah lah. Zikir-zikir ma'surah ni penyusun dia adalah Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Hasan Al-Banna bukan dia yang mengarang, yang mula-mula sekali mengamalkan segala zikir-zikir dalam ma'surah tu. Tak. Cuma dia hanya penyusun, dia hanya pembimbing yang dia ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dijadikan sebagai amalan. Begitu jugalah wirid-wirid yang biasa di tempat kita. Selain daripada ma'surah yang biasa juga kita dengar dan kita amalkan, seperti Hizbul Bahri, Hizbun Nawawi, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratib Haddad, Ratib Masyhur. Itu semua tu amalan-amalan yang telah disusun oleh para ulama sebagai satu disiplin diri bagi orang yang hendak melakukan amalan. Jadi jangan kita mempermasalahkan benda ni. Jadi setengah orang dia suka membid'ah-bid'ahkan, dia suka menyalah-nyalahkan, dia kata hak ni tidak ada asal daripada Nabi dan sebagainya. Kemudian dia sendiri pula buat susunan yang tertentu. Jadi dia duduk rok orang, dia duduk ketika orang, lepas tu dia pergi keluarkan satu amalan yang khusus pula. Hak ni hak amalan hak sebenar-benar sunnah. Jadi tak kenalah lagu tu. Sepatutnya benda tu, kalau zikir ni dia lebih umum sebenarnya, dia lebih umum. Berapa bilangannya, berapa banyak kita nak sebut, itu lebih umum sebenarnya. Jangan dijadikan perkara-perkara yang kita kata masalah-masalah khilafiyah dan sebagainya diperbesar-besarkan, yang menyebabkan timbulnya salah faham dan juga perpecahan di kalangan masyarakat kita. Baik. Kemudian mengikut Ustaz Syamsuddin lagi, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani juga sempat hidup sezaman dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhani, Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, iaitulah pengarang kitab Ad-Durun Nafis.
Dan ramai lagi tokoh ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-18 miladiyah, 1800. Nah, 1800 tahun Masihi. Maksud tu ramai tokoh kita, alim ulama kita. Jadi bila Syekh Abdul Somad, asalnya dia kecil, dia dilahirkan di Palembang. Kemudian pada waktu kecil dia belajar di Fatani. Remaja dia pergi di Palembang. Akhirnya dia dihantar oleh ayah dia ke bumi Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu di sana. Jadi dulu tempat kita ni, kiblat ilmu utamanya adalah Mekah. Ada dua madrasah yang besar lah di Mekah dan masih wujud lagi sehingga hari ini, iaitu Madrasah As-Sulatiyah dan Madrasah Al-Aziziyah. Dan madrasah itu juga salah satu daripada madrasah yang sempat pengarang kitab kita dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandini, mengajar dan belajar di sana. Baik. Jadi bila Syekh Abdul Somad belajar di Mekah ni, maka dia kembali ke Nusantara ni, dia kembali kali pertama. Dia pergi ke Mekah, dia klik ke Nusantara, kali pertama dia balik ke Palembang. Waktu tu dia balik bersama dengan sahabat-sahabat dia, iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Misri dan Syekh Abdul Wahab Bugis, anak seorang raja Bugis yang digelar Saden Reng Bungawariyah. Ini gelaran mereka lah. Apabila sampai di Jakarta, mereka berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang berangkat mengikut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kerana beliau telah bernikah dengan puteri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Syarifah, dan mengikut Ustaz Abu Daudi, seorang zuriyat daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengarang riwayat hidup beliau. Ketibaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di negeri Banjar ialah pada bulan Ramadan 1186 Hijrah, bersamaan dengan bulan Disember 1772 Masihi. Kemudian menurut Ustaz Wansari lagi, ketika Syekh Abdul Somad pulang ke Palembang, jadi Syekh Abdul Somad ni dia balik kali pertama ke bumi Nusantara ni, dia balik ke Palembang, di kampung dia. Maka ketika itu Palembang ini dijajah ataupun dikuasai oleh puak-puak Belanda. Puak-puak Belanda menjajah dan menakluki jajahan Palembang. Maka bila begitu, Syekh Abdul Somad ni dia mempunyai jiwa yang sangat kuat, kebencian dia kepada penjajah. Akhirnya dia tak senang dengan keadaan begitu. Dia pun buat keputusan berhijrah semula ke Mekah. Itu kali kedua dia pergi ke Mekah. Nak cerita hebatnya Syekh Abdul Somad ni, dalam sejarah menyebutkan ketika mana dia nak berangkat semula ke Mekah tu, dia tak sanggup nak naik kapal yang dibuat ataupun kapal yang dimiliki oleh puak-puak Belanda. Akhir sekali dia buat apa? Dia pergi tebang pokok kayu yang ada di hutan, walaupun dia sendiri itu bukan seorang yang orang panggil tukang kayu kodok. Akhir sekali dia tebang kayu dan dia buat kapal. Dia buat kenderaan, dia buat inilah kita kata perahu untuk dia berangkat, perahu layar yang dibuatnya sendiri. Lalu dia berangkat semula ke bumi Mekah. Ini nak ayatnya betapa teguhnya jiwa dia dan enggan bertolak ansur dengan penjajah kafir yang memeras bangsanya ketika itu. Maka bila dia berada di Mekah kali kedua, beliau sentiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan di Nusantara, antara orang Islam dengan penjajah kafir dan juga antara orang Islam dengan orang Siam Buddha di Fatani. Jadi ketika itu di Nusantara kita ni dibelah Palembang, berperang di antara orang Islam dengan orang Belanda, manakala dibelah Fatani pula di antara orang Islam dengan orang Siam Buddha. Dan sekitarnya termasuklah Singgora dan juga Ligor. Singgora ni
apa ni, Songkhla lah kita kata, di belah-belah Thailand juga. Dulu ada satu kerajaan Melayu yang kita panggil kerajaan Melayu Senggora. Jadi setelah waktu beliau itu berada di Mekah, beliau telah menyusun kitabnya yang bernama Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah. Nasihat untuk kaum muslimin dan peringatan untuk orang beriman tentang kelebihan-kelebihan berjuang dan kemuliaan para mujahidin di jalan Allah. Ini satu kitab jihad yang disusun, yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani kita. Akhirnya setelah itu beliau pun membulatkan tekadnya untuk membantu umat Islam di Fatani. Jadi ni kali kedua dan kali terakhirlah beliau pulang semula ke tanah air ni. Waktu tu dia turun ataupun dia kembali tu memang niat dia nak berjihad. Waktu tu dia nak menolong Syekh Daud Al-Fatani yang sedang menentang Siam di Fatani. Jadi akhirnya Syekh Abdul Samad pun belajarlah ke Fatani, tetapi ketibaan beliau agak lambat. Pasukan pertahanan Fatani telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Sementara itu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, di tempat kita lah. Pulau Duyung Terengganu untuk menyusun semula langkah perjuangan. Pertahanan Fatani akhirnya menjadi lemah dan Siam menakluki Fatani ketika itu. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani kemudiannya dikatakan telah berkhalwat, yakni mengasingkan diri untuk beribadah di salah satu ataupun salah sebuah masjid di Ligor. Itu satu riwayat. Khabar lain pula mengatakan beliau berkhalwat di masjid Krisik. Para pengikut tasawuf percaya di sanalah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani menghilangkan diri. Tetapi banyak kalangan yang percaya bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani mati syahid, dibunuh oleh Siam, musuh Islam. Terdapat perbezaan pendapat dalam menentukan tahun kematian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ini. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 1203 Hijrah bersamaan dengan 1789 Masihi. Tetapi pendapat ini disangguh kerana tahun itu adalah tahun beliau menamatkan karangan kitab Sayrus Salikin juzuk yang keempat di negeri Taif. Jadi ada satu lagi kitab yang masyhur yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ini, iaitulah kitab Sayrus Salikin. Yang kita baca ni Hidayatus Salikin. Dan hanya boleh dikatakan bahawa beliau meninggal selepas daripada tarikh itu, bukan mesti pada tarikh itu. Ada yang mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani meninggal dunia sebagai syahid dalam peperangan Kedah melawan Siam dalam satu siri peperangan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Sa'ad dalam bulan Muharram 1244 bersamaan dalam bulan Julai 1828 Masihi. Ini disebutkan dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karangan Muhammad Hasan bin Datuk Rani Muhammad Arsyad. Jadi ada rujukan di sanalah. Dalam perkembangan yang terakhir berdasarkan beberapa kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, mengikut ahli sejarah Kedah Datuk Wan Syamsuddin bin Muhammad Yusuf, dalam kertas kerjanya yang berjudul Periwayatan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dan sumbangannya dalam peperangan menentang Siam di Kedah, beliau menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad Al-Palimbani meninggal dunia selepas tahun 1246 Hijrah bersamaan dengan 1830 Masihi, kerana didapati ada artifak sejarah berupa sehelai bendera berwarna merah jingga yang bertulisan syair bahasa Arab yang menyebutkan kemenangan Kedah ke atas Siam pada tahun tersebut. Jadi itu menurut kalangan ahli sejarah lah. Dan menurut ahli sejarah juga, syair itu sebenarnya adalah hasil tulisan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Baik. Jadi itu satu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan pengarang kitab kita lah. Wallahu a'lam. Cuma secara jelasnya Syekh kita ni tidak diketahui secara
tepatlah secara sebenarnya bilakah tarikh beliau itu wafat. Cuma nak ceritanya sejarah ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh beliau ini masih ada sehingga ke hari ini dan masih dibaca. Baik, kita tengok sedikit muqaddimah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihi akan hamba-Nya. Jadi bo di sini ni dengan makna bi aunillah ataupun bo musahabah, bo litabarrukan, nak ambil berkat dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku mulai, yakni pengarang kitab kita ni mulakan menulis kitab ini. Jadi kenapa pengarang kitab ni memulakan tiap-tiap kitab dia ni dengan lafaz basmalah. Jadi ini biasalah kita sebut sama kerana ada beberapa perkara lah. Yang pertama, kerana untuk mencontohi cara susunan ayat Al-Quran. Jadi surah yang pertama yang keluar daripada ayat turun surah tertib Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Surah yang pertama tu surah Al-Alaq yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbentangan akhir yang menyusun. Jadi setengah orang dia kata, bapa surah Fatihah dikatakan surah mula-mula, sedangkan wahyu yang pertama Nabi terima di gua Hira tu dengan Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi wahyu ni memanglah dia turun mengikut keadaan dan situasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, linusabbita bihi fuada. Dia tak turun Quran ni sekaligus atas dada Nabi, atas jiwa Nabi, atas hati Nabi, tapi dia turun secara berperingkat mengikut keadaan yang berlaku kepada Nabi sebagai penguat jiwa Rasulullah. Cuma tahun terakhir, dia panggil perbentangan terakhir wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun terakhir itu malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi. Nabi bertalaqi dengan Jibril sebanyak 2 kali. Jadi ketika itu ada sahabat yang bersama dengan Rasulullah, iaitulah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ada dengan Nabi sewaktu perbentangan terakhir wahyu kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Jadi ketika itulah Allah Ta'ala memberikan suatu petunjuk kepada Nabi, yang mana Al-Quran itu dimulakan dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas secara qat'inya begitu. Jadi susunan wahyu itu bukanlah susunan yang dibuat-buat oleh para ulama dan bukan juga susunan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi susunan itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kali pengarang kita nak memulakan kitab dia, mesti dia mulakan dengan lafaz basmalah. Kerana apa? Pertama, nak mencontohi cara susunan Al-Quran. Kemudian yang kedua, nak mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi memulakan penulisan dan surat-suratnya, maka Nabi akan menyuruh penulis baginda memulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana surat yang Nabi hantar kepada Raja Mesir dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kenapa pengarang kitab kita ni memulakan lafaz basmalah di permulaan kitab dia? Kerana nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis Nabi tersebut? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa
wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Nah, setiap perkara yang penting yang ada nilai di sisi agamanya tetapi tidak dimulakan padanya lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terpotonglah dia, ataupun fahuwa abtar, maka jadi cacat. Fi riwayat fahuwa ajzam, jadi kudung. Apa makna potong, apa makna terpotong, apa makna cacat, apa makna kudung? Ai qalilul barakah, sedikit berkah dia. Jadi bila kita nak mengaji, kita nak menulis, kita nak buat sesuatu perkara yang ada nilai di sisi agama kita ni, mulakan dengan basmalah. Mudah-mudahan ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambahlah keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi maha mengasihani. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana min as-sifatil mazmumah wa zayyina bi sifatil mahmudah. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq